Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini dikejutkan, Dr. Akmal patut dijadikan Ketua Menteri Melaka. Saya ialah pengikut kepada Facebook Dr. Akmal. Beliau begitu baik di dalam perkhidmatannya dengan kerajaan negeri Melaka. Sebagai exco, beliau melakukan kerja dengan begitu cemerlang. Terkini saya nampak dalam video tular di Facebook beliau telah pun memarahi ataupun telah pun menegur sebuah sekolah agama kerana tidak mempunyai kerusi untuk pelajar tersebut. Dan tindakan beliau cukup berani. Dan saya suka dengan video daripada Akmal Saleh itu, sehingga kan ramai memuji. Kata mereka kalau semua ahli politik YB seperti Akmal Saleh, mereka kata itu barulah tak makan gaji buta. Ada juga video yang saya lihat Akmal Saleh menyumbangkan peti sejuk untuk sebuah rumah yang berbangsa India kerana sudah lama tidak ada peti sejuk untuk rumah tersebut. Tindakan itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga ramai yang memuji. Kata mereka, beginilah yang berjiwa rakyat. Beginilah pemimpin yang berjiwa baik. Bukan hanya bekerja di pejabat tetapi turun padang. Oleh sebab itulah, saya agak bersetuju dengan pandangan daripada Sabudin.com ini, supaya Dr. Akmal patut dijadikan Ketua Menteri Melaka. Memandangkan Dr. Akmal ialah generasi muda UMNO. UMNO perlu diremajakan semula. Saya lihat Dr. Akmal berpotensi untuk menjadi ketua presiden UMNO pada satu masa akan datang. Bahkan kalau tak lama lagi dia dilantik menjadi presiden pun, apa salahnya? Beliau pasti dapat meremajakan, menarik generasi muda untuk menyokong kembali UMNO. Pastinya akan membawa lebih banyak kesan. Apa pendapat anda semua? 2 hari lalu, Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka merangkap Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal Saleh, menerja sebuah sekolah agama di negeri itu yang berdepan masalah kekurangan kerusi dan meja. Berikutan masalah tersebut yang diterimanya daripada aduan ibu bapa seramai 34 murid di Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Melaka, Jaim, Air Merbau, terpaksa belajar dengan duduk di atas lantai. Dalam video terjahannya itu, masalah tersebut dikatakan berlaku susulan kelewatan pihak pengurusan bahagian pendidikan Jaim menyelesaikan masalah tersebut. Difahamkan murid di sekolah itu terpaksa belajar di atas lantai sejak sekolah mula dibuka awal Januari lalu. Selepas menerjah dan kemudian menghubungi pegawai keuangan negeri Melaka dan seterusnya, Jaim sendiri berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dengan seberapa segera. Dr. Akmal sebaliknya bertindak lebih pantas dengan menyediakan sendiri kemudahan kerusi meja yang diperlukan itu. Beliau menghantar sendiri 36 set kerusi dan meja ke sekolah berkenan semalam. Ini hadiah hari guru, belajar rajin-rajin sayang, kita beri 2 set tambahan kerusi dan meja ini, katanya sambil dilihat mesra menepuk bahu beberapa murid dalam kelas berkenaan. Dalam catatan Facebooknya juga, Dr. Akmal menyatakan masalah kelengkapan asas di bilik darjah sepatutnya diselesaikan segera tanpa depan karena birokrasi. Alhamdulillah, meja dan kerusi anak-anak selesai dalam tempoh 24 jam. Tidak perlu tunggu hingga 8 bulan melayan birokrasi yang melampau. Moga anak-anak kita dapat belajar dalam keadaan lebih selesa, katanya lagi. Dalam pada itu, Dr. Akmal juga dilihat menyatakan kepada ustazah yang dipercayai guru kelas supaya menempatkan set kerusi meja yang ada dihantar Jaim selepas ini ke kelas yang lain. Syabas, inilah pemimpin berjiwa rakyat yang sejati. Meskipun ada yang berbeza pendapat tentang apa yang dilakukan Dr. Akmal itu, sambil ada pula mengatakan gaya terjahannya agak sedikit kasar. Di samping kerajaan negeri Melaka sendiri, ada exco lain yang bertanggung jawab terhadap portfolio pendidikan, pengajian tinggi dan hal ehwal agama Islam, iaitu Rahmad Mariman. Dan mereka berpendapat masalah itu sepatutnya diselesaikan secara dalaman, tetapi kesediaan beliau menyelesaikan sendiri masalah itu hanya dalam tempoh 24 jam memang patut
dipuji. Tidak ramai pemimpin ada jiwa rakyat yang berbuat demikian. Selalunya mereka hanya memanjangkan kepada jabatan kerajaan yang berkaitan untuk menyelesaikannya dan kemudian menganggap tugas sudah selesai. Kemudian berapa bulan lagi masalah berkenan baru benar-benar selesai, tidak lagi diberi perhatian. Tetapi berbeza dengan Dr. Akmal. Beliau menyelesaikannya dengan segera dan turun padang sendiri bagi menyelesaikan, memastikan ia berjaya diselesaikan dengan penyelesaian yang sebenar. Sekali lagi syabas diucapkan dan rakyat Melaka meski masih berbangga dengan nostalgia Hang Tua dan Hang Jebat, adanya Dr. Akmal patut membuatkan mereka berasa bangga juga. Dalam hal ini, kebetulan PRN Melaka dijangka akan diadakan dalam tempoh lebih kurang setahun lebih saja daripada sekarang setelah PRN yang lalu diadakan pada September 2021. Berdasarkan gaya kepimpinan cemerlang, hebat, cekap, pantas dan rajin yang ditunjukkan Dr. Akmal, bahkan dalam banyak isu-isu lain beliau juga sentiasa lantang bersuara, maka kepimpinan UMNO wajar meletakkannya sebagai Ketua Menteri Melaka selepas ini. Bayangkan berapa banyak masalah rakyat di negeri Melaka akan selesai dengan cepat, sekaligus membuatkan rakyat lebih gembira jika beliau diletakkan menerajui kerajaan negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus isu selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini kes saman import telur untuk Azmin Ali. Sebelum kita teruskan laporan keputusan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, hari ini kes tentang saman import telur berkait dengan Azmin Ali. Ini kata daripada Azmin Ali, pengakuan terkini daripada Azmin Ali yang memang agak melucukan dan juga mengejutkan kita semua. Azmin Ali kata tak sebut nama syarikat. Wah, Adun Hulu Klang, Azmin Ali memberi keterangan bahawa ceramah politiknya hanya bertanyakan tentang peranan ahli perniagaan Deepak Jaikinson dalam isu import telur dari India. Pemimpin bersatu itu dalam kenyataan saksinya bahawa ucapannya semasa ceramah pada 11 Mac tahun lepas tidak menyebut nama syarikat JNE Advanced Tech Sdn Bhd. Syarikat itu menyamannya atas dakwaan ketidakwajaran planatif dibenarkan oleh kerajaan untuk mengimport telur dari India. Menurut kenyataan saksi Azmin yang dibacakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata, dia membangkitkan persoalan itu kerana terdapat gambar yang tular di media sosial tahun lepas yang didakwa menunjukkan Deepak dengan Menteri Pertanian dan Keselamatan Muhammad Sabu. Gambar itu dikatakan menunjukkan Deepak bersama Muhammad dalam penerbangan ke India serta menaiki kereta yang sama di negara Asia Selatan itu. Apapun, kata Azmin Ali, ucapan saya merujuk kepada keputusan dan proses kerajaan Malaysia dalam tender import telur dari India. Kata Azmin Ali, saya langsung tidak menyebut planatif iaitu JNE Advanced Tech dalam ucapan itu. Malah saya tidak menyatakan atau menerangkan bahawa sebuah syarikat telah mendapat permit import dari India. Sebaliknya, saya hanya bertanya tentang peranan Deepak. Memandangkan berita tentang Muhammad Sabu dan Deepak dilihat pergi ke India tular sehari sebelum ucapan saya, kata Azmin. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Planatif T. Gunaselan, Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN itu mengulangi bahawa ucapan ceramahnya dikaitkan dengan kenyataan Muhammad di Parlimen awal tahun lepas. Pada 8 Mac tahun lepas, semasa ucapan penggulungan Dewan Rakyat mengenai rang Undang-Undang Perbekalan 2023, Muhammad berkata, JNE Advanced Tech diberi permit untuk mengimport telur dari India untuk jangka pendek bagi menangani kekurangan produk di Malaysia pada masa itu. Menteri itu berkata, ia diberikan kepada syarikat itu bukan melalui tender terbuka kerana
Isu kekurangan telur yang berlarutan memerlukan tindakan segera oleh pentadbiran. Pada akhir prosiding, Pesuruh Jaya Kehakiman Leong Wei Hong menetapkan 25 Julai untuk penghujahan lisan daripada pasukan undang-undang kedua-dua pihak. Leong mengarahkan pihak terlibat untuk menyatakan dalam hujahan bertulis mereka untuk difailkan sama ada Azmin yang merupakan wakil rakyat dilindungi oleh pembelaan keistimewaan yang layak untuk ucapan itu, dan sama ada Ketua Pembangkang Negeri Bersatu itu mempunyai hak untuk membangkitkan isu takbir urus dalam proses perolehan. Awal tahun lepas, syarikat itu memfailkan tindakan fitnah berhubung ucapan Azmin. Dalam pernyataan pembelaannya, Azmin menafikan cuba memfitnah syarikat pengimport telur itu dengan menyatakan bahawa dia hanya mempersoalkan janji pentadbiran Anwar Ibrahim untuk tender terbuka untuk semua perolehan kerajaan. Defendant menyatakan bahawa ucapannya tidak pernah menyebut nama syarikat dan merujuk terus kepada kerajaan dan Depak. Dalam jawapan syarikat itu yang difailkan pada 11 Ogos tahun lepas, Pelanati membalas bahawa kenyataan Azmin adalah memfitnah pada awal ucapannya dan pada bahagian kemudiannya kerana ia membuat dakwaan bahawa pihak tertentu terlibat dalam penyelewengan yang dalam fikiran mana-mana pendengar secara tidak langsung akan merujuk kepada syarikat itu. JNE Advanced Tech berkata walaupun ucapan Azmin tidak menamakannya, syarikat itu menegaskan bahawa adalah menjadi pengetahuan umum bahawa Planatif adalah pengimport tunggal telur dari India selepas Muhammad menyebut namanya di Parlimen pada 8 Mac tahun lepas. Melalui tindakan sivil, Planatif menuntut ganti rugi pampasan teruk dan teladan yang tidak dinyatakan. Syarikat itu memohon injuksi untuk menghalang Azmin daripada terus memfitnahnya serta faedah 5% ke atas sebarang jumlah penghakiman yang diberikan, kos atau dan relief yang lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, keputusan mahkamah hari ini mengejutkan Sanusi Maknor apabila representasinya untuk mohon batal tuduhan menghasut ditolak. Ramai netizen kata tahniah Sanusi. Ramai juga yang menyindir. Kata mereka, silakanlah lalui semua proses mahkamah itu dan jangan mohon batal tuduhan pula. Kata mereka, ada juga yang kata berani buat, berani tanggung. Jangan sudah buat, tak nak tanggung pula. Ada juga yang kata jangan sampai sudah cakap baru mohon maaf. Ada yang kata juga cakap dulu baru mohon maaf. Cakap dulu baru mohon maaf. Fitnah dulu baru mohon maaf. Hasut dulu baru mohon maaf. Itulah yang banyak berlaku, kata netizen. Oleh sebab itu, netizen setuju sangat apabila permohonan Sanusi untuk membatalkan tuduhan menghasut ditolak. Jabatan Peguam Negara menolak representasi dikemukakan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor bagi membatalkan dua tuduhan menghasut dihadapi Menteri Besar Kedah itu. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud mengesahkan perkembangan itu ketika sebutan kes di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Terdahulu 29 Februari lalu, Muhammad Sanusi mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas dua tuduhan menyebut perkataan menghasut berkaitan yang di Pertuan Agong dan Sultan Selangor. Ahli jawatan kuasa PAS pusat itu dituduh melakukan kesalahan berkenan di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak, jam 11 malam 11 Julai tahun lalu. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PM merangkap Ketua Jabatan Pilihan Raya PAS didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman denda hingga Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pertuduhan itu dibacakan semula selepas kes itu dipindahkan
dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi di sini pada 1 Februari lalu. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata kalau betul Sanusi ini sabit kesalahan dan dihukum denda RM5.000 atau penjara atau kedua-duanya sekali, mereka kata Sanusi bakal kehilangan jawatan Menteri Besar Kedah. Ini apabila Sanusi katalah dia kalah dalam kes ini dan dipenjarakan. Beliau sudah hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, kehilangan kerusinya, dan seterusnya kehilangan jawatan sebagai Ketua Menteri Kedah, Menteri Besar Kedah. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah dengan keputusan hari ini, representasi Sanusi ini yang mohon batal tuduhan menghasut telah ditolak, bakal menjadi mimpi ngeri kepada Sanusi? Adakah ini petanda bahwa Sanusi bakal menghadapi perkara yang paling beliau takuti, yaitu terpaksa dipecat atau terpaksa melepaskan jawatan kerana dihadapati kena mungkin akan dipenjarakan atau didenda lebih RM5.000 atau RM2.000 kalau didapati bersalah. Saudara, itulah seperti yang saya katakan sebentar tadi, berani buat, berani tanggung, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.